Hai semua, Assalamualaikum. Saya Cikgu Zalia. Hari ini kita akan pelajari bahasa Melayu, topik jenis-jenis ayat. Hari ini kita akan pelajari 4 jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah. Kita lihat yang pertama, ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang bertujuan untuk memaklumkan atau menyatakan sesuatu. Contoh ayat, saya akan ke Ipoh petang nanti. Maksudnya, dia menyatakan atau memaklumkan bahawa dia akan ke Ipoh petang nanti. Kita lihat seterusnya, iaitu ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu. Ayat tanya dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya, ayat tanya dengan kata tanya, dan ayat tanya tertutup dan ayat tanya terbuka. Kita lihat yang pertama, ayat tanya tanpa kata tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang mempunyai nada suara yang tinggi pada akhir ayat. Contohnya, kita lihat di sini contohnya. Ini contohnya. Mereka akan ke Kuala Lumpur. Kita juga boleh letakkan partikel kah. Misalnya, merekakah yang akan ke Kuala Lumpur? Di sini contohnya. Ini untuk ayat tanya tanpa kata tanya. Di sini contoh yang pertama. Okey. Kita lihat pula ayat tanya dengan kata tanya. Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat yang menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, bagaimana, mengapa, kenapa, berapa, mana dan bila. Contoh, kita tengok yang ni Okey, yang ini yang saya tandakan ni. Contoh, adik menangis kenapa? Ayat tanya dengan kata tanya mestilah disertakan dengan partikel kah apabila kata tanya berada di hadapan ayat. Tengok pula contoh di bawah ni yang kedua yang saya gariskan ini. Okey. Kenapakah adik menangis? Sekiranya kita ingin menggunakan kata tanya di hadapan, kita mestilah meletakkan partikel kah. Okey, mari kita tengok yang ketiga, ayat tanya tertutup dan ayat tanya terbuka. Ayat tanya tertutup ialah ayat yang memerlukan jawapan ya atau tidak. Contohnya, okey, yang saya gariskan ini. Contohnya, mahalkah buku itu? Jawapannya pastilah ya, buku itu mahal. Ataupun tidak, buku itu tidak mahal. Jawapannya hanyalah ya ataupun tidak. Kita lihat pula ayat tanya terbuka. Ayat tanya terbuka ialah ayat tanya yang boleh menerima apa-apa juga jawapan asalkan jawapan itu memenuhi maksud yang terkandung dalam ayat tanya. Kita tengok contoh ayat tanya terbuka yang saya gariskan ini. Siapakah yang membeli buku itu? Jawapannya mungkin ayah yang membeli buku itu. Mungkin juga ibu yang membeli buku itu. Maksudnya di sini, ayat tanya terbuka boleh menerima apa-apa juga jawapan asalkan jawapan itu memenuhi maksud soalan yang diberikan. Okay, ayat seruan. Apa itu ayat seruan? Ayat seruan, ayat yang diucapkan untuk menyatakan perasaan seperti gembira, takut, marah, geram dan sebagainya. Ayat seruan menggunakan tanda seru yang hadir pada akhir ayat. Ayat seru sering menggunakan kata seru seperti oh, amboi, wah, cis, aduh, syabas
dan sebagainya. Contoh ayat, wah, besarnya rumah kamu itu. Baiklah, mari kita lihat pula ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu perbuatan. Ayat perintah dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu, kita lihat di sini, ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan, dan ayat permintaan. Kita lihat yang pertama, ayat suruhan. Ayat suruhan ialah ayat yang bertujuan untuk memberi perintah atau arahan. Contohnya, kita lihat yang saya gariskan di sini, contoh ayat untuk ayat suruhan. Buang sampah ini. Buang sampah ini. Ayat suruhan juga boleh disertakan dengan partikel lah untuk melembutkan ayat atau lebih memujuk. Contohnya seperti yang saya gariskan dengan yang berwarna kuning ini. Ambillah buku itu. Contoh bagi ayat suruhan yang menggunakan partikel lah. Ambillah buku itu. Seterusnya kita lihat ayat larangan. Ayat larangan ialah ayat yang digunakan kata kerja larangan seperti jangan, usah dan tidak usah. Ayat ini bertujuan untuk menegah seseorang melakukan sesuatu. Contoh, seperti yang saya gariskan, jangan ke tempat itu. Ayat larangan juga seperti ayat suruhan boleh ditambah dengan partikel lah untuk melembutkan ayat. Contohnya, saya gariskan dengan warna biru. Tadi warna kuning, tak apa nampak kan kita tengok warna biru. Janganlah ke tempat itu. Ini adalah ayat larangan yang menggunakan partikel lah. Di samping itu, terdapat juga ayat larangan yang tidak menggunakan kata larangan dan tidak menerima partikel lah. Contohnya, dilarang masuk ataupun ditegah meludah di sini. Ini contoh ayat larangan yang tidak menggunakan kata larangan dan tidak menggunakan partikel lah. Okey. Seterusnya kita tengok ayat silaan. Yang ketiga, ayat silaan. Ayat silaan ini ialah ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput. Ayat ini bertujuan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Contoh ayat, okey, saya gariskan di sini. Sila datang ke rumah saya. Sila datang ke rumah saya. Contoh yang kedua, jemput makan. Jemput makan. Ini adalah ayat silaan, mempersilakan atau menjemput seseorang. Kita tengok ayat perintah kategori yang terakhir, iaitu ayat permintaan. Ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta atau tolong. Ayat ini bertujuan untuk membuat permintaan dan meminta pertolongan. Contoh ayat, seperti yang saya gariskan, tolong poskan surat ini. Tolong poskan surat ini. Iaitu meminta tolong. Contoh lainnya, minta tuan-tuan datang awal. Minta tuan-tuan datang awal. Itu adalah antara contoh ayat permintaan. Alhamdulillah, sebagai rumusannya, hari ini kita telah mempelajari 4 jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, dan ayat seruan. Ayat merupakan peringkat paling tinggi dalam tata bahasa. Terima kasih untuk hari ini dan sehingga kita berjumpa lagi untuk PDP di rumah seterusnya. Sehingga jumpa lagi.